Yeah, that is the first thing you ask, being a criminal lawyer. Okay, to a prosecutor, can I have a copy of the charge? So she will hand over a copy of the charge to you as the defense counsel. And this charge, for your information, it is the introduction of the case that you'll be handling. Yeah, it is a notice to you as counsel in doing the criminal case. Yeah, why do I say it is a notice? Because by reading the charge, you will have a bigger picture on what your client had committed or had been charged with. Okay? Therefore, for us, defense, yeah, the charge must be clear in stating what are the offense which had been committed by our client, number one. Number two, is under what law? Yeah, with when you read, okay, it is penal code. Immediately you open up your penal code and look for the section. What is the offense that your client had committed? Yeah. From there you will know what is the sentence. Yeah. Whether there's a fine, whether there's an imprisonment, whether there are both, or whether there's a mandatory imprisonment. Then from there, you can advise your client. Okay? Okay. Until that, is there any question that you want to ask me? Sir? Yes. I do have a slight confusion regarding section 165 of the CPC with regards to trial for more than one offense. I have a slight confusion regarding the case of the same form, same transaction. Is there any criteria that how it decided it forms the same transaction, or is it case-to-case basis? Okay, the same transaction, normally within 1 year, we will put in a charge the basic you are referring to 166, yeah? 165, sir. Trial for more than one offense. Okay, trial for a DPP, it is better for them to put it in a separate charge. Okay, when it involves separate type of different types of charge, different type of offense, they will put it a separate charge. They will file it in a separate number so that it is easier for the judge to either deal with it individually or it can be joint trial. Okay? Yes, sir. So normally, when it involves the same accused, yeah, for instance, in a what in a drug cases, when he is in possession of drugs, number one, and at the same time when the police had done a urine test against him, it shows that in his urine also there's drugs, positive in drugs, so it will be separated to two charges. There will be an individual charge, but it will be trial in one trial only. Okay. Okay, sir. All right. Is that answer the question? Exactly, sir. Yeah.
That means they are separate charges, but it is tried at one trial. Yes, if it's involved same transaction, meaning that we in the same day he was arrested, there are two offenses which had been committed. It will be put in two separate charge, but it will be trial in the same trial. Okay. Okay. For instance, well, we can have it in a section 302 murder case, but in the same time, for the murder, he also in possession of firearms, for instance. So he will be charged together. Yeah, it will be charged in the High Court for the murder case. For the firearm, he will be charged in Session Court because it's a Session Court's jurisdiction. But the DPP will ask that the matter in Session Court to be transferred to High Court and to be heard together with the murder case because it's part and parcel. It is within the same transaction. See. Okay. Involve two different laws here. Yeah. First is a Penal Code and another one is the Arms Act. Okay. So back to the first topic that I've mentioned earlier. It is when it involves charge, it must be something which is clear to us as defense counsel. Yeah. Vague tak boleh. Yeah. Dia nak main sama-sama tak boleh. You have to spell out clearly. Kalau curi motor, what type of motorcycle is that? Okay. You must state clearly if it's motorcycle, apa yang, what when we talk about motorcycle, what difference between my motorcycle and other motorcycle? Plate numbers. Plate number, number one. Number two? What the engine number? The engine number, the chassis number. So basically, you must state clearly not just the model of the motorbike 125Z, but you must put together with the chassis number, okay, to prove that mangsa ini adalah owner kepada motor ini. He is the owner of the motorbike, okay, because the first witness they will call is mangsa. Mangsa is the owner of the motorbike, so he will prove the first ingredient of the charge, which is motosikal 125Z, nombor chassis berapa. It belongs to me. I've lost this motorbike bila, okay. So that date will have inside the charge yang ada dalam charge tu is the date that he lost the motorbike. Clear? Okay. Yeah. So basically the charge, it must be clear. Yeah. It must be spelled out in certain. It cannot be in vague. Yeah. So for counsel, I repeat, the first thing that you will ask from the prosecution is the charge. Yeah, from the charge, you will build up your cases. Okay, everybody, you all have a copy of a charge. Yeah? You all have a copy of the charge. The first page of the charge. Have you ever see this type of documents before? No. Tak pernah. Alright, tak pernah. This is the first page of a charge. Yeah. So I don't know. Is it clear to you all? Yes. Yeah. Okay. So this is a charge which they have filed using e-filing. Now the prosecutor, they don't have to file, the IO don't have to file manually. They can just file it at 8 PM, 8 malam dia boleh buat, 10 malam pun dia orang boleh buat. It's not like those days during my time, you have to come to court before 11 or before 12. You have to register the case. Now, pukul 10 malam pun dia orang boleh charge. Dia orang boleh file. Yeah. So they will give this number. So this number is the number of your case. Okay. WA is for wilayah. Okay. This is the coding, the state coding. Yeah. So their code for courts, they will have this code kepala ni using the plate number. Okay. If WA is for wilayah Kuala Lumpur lah. Yeah. If Pahang, it will be C. Kalau Perlis, it will be R. Okay. Then the next number is the number code court. 62 is a session court matter.
Ya, 83 is 83 is magistrate court. Okay, 45, 42, 44, 44 ni high court matter. Okay, then the next number here is the number of in turutan lah. In the charge dalam buku kausa tu, it will be number 18. Yeah, this is the month and this is the year. So in month of March, year 2018, this is number 18 case that was registered. Okay, so this number is the number that macam IC for our case lah in court. Yeah. You all tak pernah tengok dokumen ni ya? I will scan or I will WhatsApp to you all a copy so that you can just go through what is there, and from the first page you will know who is the complainant. Ya, siapa pengadu. Dalam criminal case, there must be a complainant. Mesti ada pengadu. Okay? Tak ada pengadu, dia tak boleh jadi. Faham tak? So, there must be a pengadu. So, the nama pengadu will be in the first page. Okay? Alright. Now let's go to the content of the charge. Yeah, have you all section 152? Have you gone through the section 152? Baca tak CPC 152? Yeah, maybe you can just open up the section 152, just to have we lawyers, you don't have to remember lah everything, but but just be prepared when we are dealing with cases, when we're dealing with our client's life. Make sure that whatever offense that he had committed, make sure that we have a copy of the act so that we can advise him. Macam penal code, kita kena ada penal code lah. For penal code, we must have penal code. Always, criminal lawyers, you must have a penal code with you. To court. So with this penal code, because we don't remember everything. I dulu pun masa universiti pun, I bukan semua ingat. Ke ada semua yang boleh ingat kat sini? Banyak. Ya? Ada semua ada orang yang hafal semua penal code? Ada ke? Ada sir. Ya. Susah sir. Ya. Tapi tanya I, tak payahlah aku hafal dia sampai teruk sangat. But you have to know. Untuk section ni kita kena tahu saja. Untuk 1 ke 100, 100 ke 200, 300. So basically you tahu yang besar-besar tu you kena tahu. Okay, 302 murder. That when we talk about murder, you kena tahu juga apa ingredient dia tu. So section 300, you must, kalau you nak buat criminal, you nak buat murder case, selain 302 the offense, you must see what constitute a murder. Section 300. Okay? So, in a charge, kalau you tengok yang I bagi kat you all itu, yang semalam, there must be, first of all, wajib ni kena ada adalah tarikh. Pada charge kena ada tarikh. Why it is so important tarikh ni? Can anybody share with us? Why do we need to have this tarikh inside the charge? To know when the offense is committed, sir. Yes, to know when the offense is committed. Why it is so important? Because, for instance, yes. Syahir, you're saying something? Okay. Why is this time, this date is so important? First, is because as a defense counsel, we need to prepare a defense for our client. Okay? Defense ni bahasa apa? Pembelaan.
kita kena prepare pembelaan untuk klien kita. Tarikh ini, contoh, bahawa kamu pada 7/3, ya, ini saya rujuk pada yang semalam saya bagi ni contoh, section 373, mengendalikan rumah pelacuran, ya. Bahawa kamu pada 7/3/2018, bahawa kamu pada 7/3/2018, as a counsel, kita kena tanya bila dapat charge ni, tanya anak gua, Mat, 7/3/2018 ni you dekat mana? Why? Why do we need to ask that question? 7/3 you kena tanya, ni 7/3 ni ada mana ni, Mat? Kenapa kita tanya soalan tu? Alibi. Yes, alibi. So that we know exactly where is he. Oh, sir, waktu tu dekat rumah mak dekat Ipoh. So, ini macam mana ni? You punya nama ada dalam pertuduhan waktu tu? I don't know. So, that is the first point. That as counsel, we must tick first. Oh, okay. That's good one. Alibi is a big defense. Yeah, we will go through it later. But, okay. Bila melibatkan tarikh, kita nak cakap alibi. What is alibi? Ada orang yang tak tahu alibi apa tu apa. Claim or piece of evidence. Claim that we are not in that place. We are elsewhere. Okay? So, in alibi, we need to serve a notice. Okay? Notice before the amendment is wajib. Few days before hearing kena serve. Okay? In that notice, you must clearly state where were you, yeah? You dengan siapa, nama orang tu secara penuh, dan how is the police to can contact he or she. Okay? So, bila you bagi notice of alibi, polis akan buat siasatan. Bila polis buat siasatan, polis akan kata, dia akan minit balik IP, investigation paper, dan dia akan kata, okey, betul, saya check, betul, waktu tu sekian. Mat tidak ada di tempat kejadian, tetapi ada dengan mak dia dekat Ipoh. Okay? So, notice of alibi ni penting. So, tarikh dalam pertuduhan tu penting. Nombor 1, paling penting. Ya? Nombor 2 adalah waktu. Setengah untuk beberapa kes, kita tengok banyaknya tu dia akan secara tepat dia akan kata pukul berapa lah, pukul 12, pukul 1. Tapi kalau sekiranya polis dia macam tak pasti secara tepat pukul berapa, dia akan buat lebih kurang daripada jam berapa ke berapa that offence has been committed. Faham ya? Dan dalam masa yang sama juga, untuk tarikh, untuk contoh kes-kes yang melibatkan pecah amanah, there are few transaction, betul? Okey, kalau contoh, untuk setahun, pecah amanah tu dah dibuatnya setiap bulan 3 kes, 3 kali lah. So dia akan kata daripada 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020, kamu bertempat di mana telah melakukan apa kesalahannya, pecah amanah contohnya. Dia boleh buat macam tu. Ya, sebab dia tak boleh nak tetapkan berapa-berapa tu. Tarikh-tarikh tu. Okay, any question setakat ni? Tarikh. Sir. Kalau yang tarikh tu memang tak ada limit selagi dia ada macam anggaran tu tak ada limit macam tu. Okay, dia kalau kata SPRM, ya, akta SPRM, dia boleh tak ada limit. Untuk penal code dia ada limit. Okay? Alright. So, kita maknanya untuk kes yang melibatkan penal code, dia akan untuk contoh, untuk satu kes, dia akan buat satu. So, setiap satu pertuduhan tu, satu kesalahan, satu pertuduhan. Satu kesalahan, satu pertuduhan. Dalam satu charge yang difilekan, maksimum 3 pertuduhan saja. Saya tunjuk tadi kan? Ayat ni. Okay. Untuk nombor ni, contoh ya. Untuk nombor ni, 1803/2018 ni, di dalam ini mesti ada 3 saja pertuduhan.
Ni dalam kes ni ada satu sajalah. Ya. Tapi di dalam CPC dia menyatakan you kena ada 3 saja. Maksimum 3. Tetapi dalam kes SPRM, satu pertuduhan you boleh letak as much as you want. Itu bawa akta sebab akta SPRM it's specifically mentioned that dalam akta SPRM. Okay, so it supersede apa yang CPC. Ya, okay. So itu untuk tarikh waktu penting. Ya? Okay, number 2 is what is the offense? Apa kesalahan tu? Ya, apa kesalahan yang you punya klien dah buat? Ya, macam contoh yang I bagi tu, semasa pemeriksaan polis telah mendapati kamu sebagai penjaga premis tersebut telah mengendalikan satu rumah pelacuran. So that is the offense. Sebagai penjaga premis telah mengendalikan satu rumah pelacuran. Okey, itu adalah kesalahan dia. Ya, yang mana premis tersebut telah menyediakan perkhidmatan seks bagi tujuan pelacuran. Okey, dia telah specify. Dia sebagai apa? Dia sebagai penjaga premis. Premis tu dia tak ada kesalahan kecuali apabila ia mengendalikan satu rumah pelacuran, ia adalah satu kesalahan. Faham ya? Dan oleh demikian kamu telah ini adalah kesalahan dia. Kesalahan di bawah section berapa? Ya, section dia kena letak dan hukuman tu pun dia kena letak. Wajib letak. Okey. Ada apa soalan setakat ni? Any question? Sir, saya tak berapa jelas dengan section 152 subsection 5. Adakah ianya bermaksud in order to frame a charge, is it that we need to prove all the ingredients of the offence itself? Ke apa maksud dia? 1525. Yeah. The fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute. Yang tu ke? 152 150 apa? 1525. 1525. Yes. In the charge, dalam charge tu, kita kena spell out clearly in statement apa sebenarnya kesalahan dia. Ya. What is the condition under the law? Apa yang dia dah buat which is against the law. Faham tak? Whatever that he had commit, it is against law. Macam contoh tadi saya bagi, semasa pemeriksaan polis telah mendapati kamu sebagai penjaga premis tersebut telah mengendalikan satu rumah pelacuran yang mana premis tersebut telah menyediakan perkhidmatan seks bagi tujuan pelacuran. Okay, this is the fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offence charge was fulfilled in the particular case. So, that is the statement untuk kesalahan yang dia telah buat. Faham tak? Wan? Faham, sir. So, statement ni, you must give this statement, dia macam notice, macam saya cakap tadi, a charge is a notice. Ya, dia adalah satu notice kepada peguam. So dengan statement ni kita tahu apa kesalahan dia. Then we look at the further down, tengok apa kesalahan bawa undang-undang pula. Ya. Ada lagi? Wan. Kiranya kan contohlah orang tu dia kena charge dengan theft. Kiranya macam bukan kita kena kita kena prove dia punya elements of theft tu dulu baru kita boleh charge dia, bukan macam tu bukan. Dia macam gini. Okey, macam mana timbalan pendakwa raya boleh charge ataupun bagaimanalah klien kita boleh sampai ke mahkamah? Anyone can share yang ada pengalaman sikit ke, dah tengok ke, ada? Boleh? Tahu tak?
Sebab dia kena tangkap curi ke? Yes. First, dia kena ada report. Ya. Bila kita cakap criminal case, dia kena ada pengadu. Okey. Saya mengadu, saya buat report polis kata motor saya hilang pada hari ini. Jadi saya adalah pengadu, betul? Okey. Bila saya buat report, polis IO akan ambil statement saya akan furnish semua dokumen berkenaan dengan motor saya. Polis akan buat carian motor saya tu. Buat carian tentang motor saya, motor dijumpai. Jumpa ke atas masa tu, seorang nama Atan sedang bawa motor. Okey? Atan kena tangkap, betul? So, Atan adalah orang yang in possession of a stolen goods. Betul tak? Betul. So, tapi tidak boleh dibuktikan dia mencuri ke tidak, betul? Untuk polis kata dia mencuri, polis kena buat siasatan. Tapi in possession of stolen goods, memiliki barang curi, prima facie dah. Okey. Curi belum lagi. Polis kena buat siasatan. Polis buat siasatan, bawa pergi, lepas tangkap dalam tempoh 24 jam kena buat apa? 117. Pergi magistrat. Kena bawa pergi untuk dibuat untuk buat remand. Ya, untuk ditahan remand. Belum dituduh lagi, ditahan remand bawah Seksyen 117. So bila dia ditahan remand, magistrate akan bagi, kalau kata kes tu melibatkan bawah 14 tahun, dia akan bagi bawah 4 hari untuk kes curi ya. So mahkamah bagi 3 hari contoh. Okey. IO bawa Atan balik siasat. Mana you dapat motor you? Bila dia siasat-siasat, oh saya beli pada seorang nama Sopian. Okey, tunjuk pula rumah Sopian, polis pergi tangkap Sopian pula. Sopian kata betul, dia Sopian yang curi motor saya. So, Sofian akan dituduh mencuri. Faham tak? Atan akan dituduh memiliki barang curi. Seksyen berlainan. Okey. Dan dari situ, IO akan bawa investigation paper, jumpa Timbalan Pendakwa Raya, terangkan apa hasil siasatan dia. DPP akan kata okey, setuju untuk kes dituduh di bawah Seksyen 379A untuk curi motor dan 411 untuk si Atan ni kerana memiliki barang curi. Faham? DPP yang akan bagi green light kata okey, tuduh. Faham tak? Saya menjawab tak soalan tadi tu? Jawab saya. Cik Wan? Jawab saya. Okey. So, DPP bagi green light, barulah akan dituduh ke mahkamah si Sofian dan juga si Atan ni. Untuk pertuduhan yang mana DPP itu setuju. Okey, DPP tak pergi siasat. Polis IO ni, investigation officer ni, IO akan datang. Dia akan buat siasatan, dia akan beritahu dekat DPP dan DPP selalunya akan kata, oh betul ada kes, kita tuduh dia. Itu di situlah yang bagi kebenaran untuk menuduh adalah Timbalan Pendakwa Raya. Okey. So nanti you all sebagai law student lepas ni, insya-Allah sama ada defense counsel, prosecution, DPP. So bila DPP nanti you ada access kepada investigation paper tu. Lawyer tak boleh ada investigation paper tu tau. Satu kesalahan. Tetapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perbicaraan, prosecution wajib kena bagi kat kita. Ya, wajib kena bagi. Bawah Seksyen 51A CPC. Okey. Pertama, okey. Lepas kita ketuduhan dah dibacakan kepada anak guam kita, okey. Anak guam kita boleh apa? Sama ada mengaku salah atau tidak bersalah. Mohon dibicara. Minta dibicarakan. Ya, mohon dibicarakan. So, dua saja option yang ada. Kalau kata minta bicara, mahkamah akan tetapkan satu tarikh baru. Tarikh untuk serahan dokumen. Dokumen di bawah Seksyen apa?
51A. Okey. Semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kes ni akan diserahkan kepada peguam. Semua. Dan dokumen inilah yang kita akan guna di dalam mahkamah. Faham ya? Ada soalan lagi setakat ni? Ada soalan tentang charge, pertuduhan. Is there any other question? Okay, now ada keadaan yang mana there's a co-accomplice. Co-accomplice ni apa kita panggil? Rakan sejenayah. Bersubahat. Rakan sejenayah, orang subahat kan. Kalau contohnya orang kalau kata nak pecah, nak samun orang ada seorang tunggu dekat motor, betul? Seorang masuk dalam rumah, betul? Kalau kita tengok dalam YouTube tu kan. Seorang masuk dalam rumah, seorang tunggu dekat motor. Selalunya yang kena tangkap yang masuk dalam rumah tu lah kan. Hak yang motor tu cabut dah. Jadi dalam pertuduhan tu, kalau sekiranya orang yang di dalam rumah tu seorang saja kena tangkap, bagaimana kita nak letak dalam pertuduhan? Because bear in mind, we have to put the statement, betul? Macam mana kita nak letak tu? Do we need to put orang yang tu, co-accomplice tu? Tak. Tak perlu. Any other answer? Perlu ke tidak kita yang seorang yang tak dapat tangkap tu? Yang bersubahat tu charge lain. Okey, betul. Tetapi tak letak boleh, tetapi secara kebiasaan ataupun secara praktikalnya timbalan pendakwa raya akan letak. Tapi dia tak letak nama. Faham tak? Bahawa kamu pada 7/3/2018 waktu tu ya kena letak juga jam lebih kurang berapa pukul 1 pagi bertempat di mana di rumah yang dikatakan disamun tu bersama seorang yang masih lagi bebas. Faham tak? Dia akan letak bersama seorang yang masih bebas. Kenapa kita kena letak bersama seorang yang masih bebas? Kenapa? Any answer? Kenapa? Supaya orang yang bersubahat tu boleh dituduh. Betul. Itu betul. Tetapi balik kepada introduction saya tadi, charge adalah notis, betul? Notis kepada peguam. Kepada mahkamah, kepada peguam. Jadi sekarang ni kita sebagai peguam dapat notis bahawa klien kita telah buat kesalahan tu bukan dia seorang, dia ada seorang lagi. So sebagai defense, kita akan ada, aku ada seorang lagi ni. So dia ni kita letak semua ni kesalahan dekat dia ni. So itu defense lah ya. Tapi untuk prosecution, kenapa dia letak seorang lagi adalah apabila defense kata ada seorang lagi yang terlibat walhal dalam pertuduhan tidak dinyatakan, dia akan jadi macam pertuduhan tu tak lengkap. Faham tak? So whether it is misleading ke apa, itu akan dibicarakan lah. Okay? Sebab bear in mind, pertuduhan adalah satu notis dan notis ini adalah notis kepada mahkamah dan juga kepada kita. Dan menunjukkan kepada mahkamah dan defense akan highlight bahawa ada orang kedua yang terlibat. Kalau tidak dinyatakan, maknanya kita boleh kata IO ataupun pegawai penyiasat tak buat kerja habis. Yeah, the investigation is not complete when you did not investigate the presence of the second co-accused. Bila you tak siasat tu, faham tak? Sebagai IO, dia kena siasat co-accused tu. Kenapa? Sebab apa? Dia boleh tengok, sejauh mana pelibatan dia ni yang kena tangkap di dalam rumah ni. Dia ada intention ke ataupun dia masuk tu untuk tujuan apa ke, faham tak? Di sini IO kena siasat lah.
Dan apabila orang yang kedua, co-accused itu telah ditahan, mahkamah dia akan dituduh dan kes ini akan dibicarakan sekali. Kes yang kedua yang orang yang penunggang motor tu kena tangkap bersubahat tu, dia DPP akan kata, oh puan, kami dimaklumkan dengan IO bahawa co-accused dengan tertuduh pertama ini telah ditahan dan dia telah dituduh di dalam mahkamah lain. Kami pun untuk kes tersebut dibawa ke mahkamah ini dan dibicarakan sekali. Okay, so in that case, there will be two accused, two case numbers, two accused. It will be a joint trial. Okay, jelas tak? Jelas. Alright. So ini adalah dalam hal keadaan yang mana melibatkan orang yang masih lagi bebas lah. Tetapi kalau contoh dalam kes-kes yang macam kes judi, ya, judi ni dia macam judi sabung ayam kan, dia tak ada seorang yang sabung ayam, dia mesti ada 5-6 orang. There will be few people arrested. So di dalam pertuduhan, mahkamah ni prosecution akan tulis bahawa kamu secara bersesama, ya, jointly had commit this offence. Kamu telah bersama pada sekian hari bulan, waktu sekian hari bulan, di tempat ini telah membuat kesalahan ini. Faham? Yang tu kita akan ada few accused dalam satu case. Ya? Clear tak setakat ini? Ya. Okay. Any question? Mana-mana yang masih lagi tak faham? Kita boleh, we can discuss. It will be a two-way discussion, senang. Ada dalam CPC ni yang you masih lagi, yang you all tak faham lagi term? Ada tak? Rasa. Saya rasa kalau charge tu, kalau offense tu adalah offense mencuri. Katakan dia curi beberapa barang. Adakah dia akan letakkan setiap barang yang dicuri ataupun dia hanya letakkan nilai barangan tersebut? Dia akan letak barang-barang yang dicuri secara spesifik. Dan juga jumlah. Ya. Kalau terlalu panjang, mereka akan buat macam schedule ataupun jadual. Ya. Bahawa, macam contoh curi dalam Jasco contohnya, dia akan tulis, bahawa kamu telah mencuri 2 tin Milo, 3, kan yang banyak reported ya dalam surat khabar tu, dia ada tulis kan, ibu mencuri 2 tin Milo. Mana dia tahu tu? Dia tahu daripada pertuduhan. So dalam pertuduhan akan dinyatakan. Pasal itulah public tahu, oh dia curi satu tin susu, satu kotak susu untuk anak dia. Di situ dia macam mana dia orang tahu? Sebab ada dalam pertuduhan. Okay? Okay. Any other question tentang charge? Ya, kalau yang tadi saya cakap charge bersama tu, maksudnya charge atas setiap orang, tapi atas dalam semua charge ada tulis jointly charge ke? Dia pecah-pecah lah. Dia tak berapa jelas. Macam mana tu? Macam saya cakap pasal gambling. Contohnya kalau seorang ni, boleh dengar tak? Tak jelas. Dia macam breaking. Boleh dengar tak? Okay. Cuba sekali lagi. Kalau yang saya cakap tadi charge bersama tu, kiranya atas setiap kertas pertuduhan masing-masing, dia akan tulis bersama beberapa orang lagi. Ya, dia kalau kata dia tahu berapa orang lagi, dia akan nyatakan lah. Tetapi untuk selamat, dia orang tak kata berapa orang lagi. Dia akan tulis bahawa kamu bersama beberapa yang masih lagi bebas. 1, 2 dia tak, kecuali dia tahu betul-betul berapa orang yang masih lagi bebas tu. Okay? So maknanya notis yang diberikan kepada peguam maknanya ada beberapa orang yang masih lagi bebas.
Okay? Ya. Tapi kalau kata dia orang tahu secara spesifik seorang atau dua orang rakan sejenis, they will put clearly dua orang lagi yang masih bebas. Yang kes gambling tadi? Macam mana? Kes gambling tadi? Dalam kes gambling, dalam kes gambling, kalau 5 orang dapat kena tangkap, tak ada isu lah. So, kan di muka surat depan pertuduhan ni, normally yang dekat atas ni, kalau seorang, dia akan tulis seorang saja, nama seorang sini. Tetapi kalau 5 orang, mereka akan tulis kat belah belakang ni. Dia ada macam jadual. Yang ni tak ada sebab dia seorang. So, dia akan ada jadual kat belakang ni. Dia akan nyatakan setiap seorang punya nama accused. So, nama setiap orang akan dinyatakan di dalam pertuduhan ni. Kalau kata gambling tu melibatkan 10 orang, 10 lah dia ada dalam ni. Dalam satu kertas pertuduhan. Okay? Yes, sir. Thank you. Ada apa-apa lagi soalan tentang charge? Okay. So, bila kita sebagai lawyer, kita pertuduhan ni perlu dibacakan macam mana? Siapa akan bacakan pertuduhan ni? Magistrate? Siapa akan baca pertuduhan? Pendakwa raya, sir. Jurubahasa. Pendakwa raya ni dia akan bawa pertuduhan ni, tetapi yang akan baca adalah court interpreter. Ya. Court interpreter akan bacakan isi kandungan pertuduhan ini kepada accused, kepada tertuduh, ya, dalam bahasa yang tertuduh faham. Ya, kalau dia faham bahasa Malaysia lah diterangkan. Kalau dia kata saya tak faham bahasa Malaysia, saya faham Mandarin saja. So, mahkamah akan pastikan dia diterangkan dengan kandungan pertuduhan dalam bahasa Mandarin. Ya. Kadang-kadang kita akan ada di dalam mahkamah, saya pernah jumpa orang Indonesia, bila diterangkan dalam bahasa Malaysia, dia tak faham. Saya pun terkejut juga kenapa dia tak faham. Rupanya dia nak diterangkan dalam bahasa lorat Indonesia. So, mahkamah kena panggil jugalah interpreter daripada Indonesia untuk datang terangkan isi kandungan pertuduhan ni kepada dia. Faham, ya? Bahasa lambuk ke apa ke, dia adalah bahasa dia tu sendiri. Okey, pertuduhan ni mesti dibacakan dan diterangkan kepada accused. Dan sebagai magistrate, macam saya dulu, saya magistrate, kita akan kata jurubahasa tolong bacakan kepada accused. Jurubahasa akan baca. Sebagai magistrate, kita akan tulis di dalam minute sheet, dalam minit mahkamah, pertuduhan dibacakan, diterangkan dan difahami. Pertuduhan dibacakan, diterangkan dan difahami. Maknanya pertuduhan ini perlu dibacakan kepada dia, diterangkan kepada dia dan difahami oleh dia. Faham tak? Kemudian sebagai magistrate kita akan rekod. Dia minta bicara ke ataupun mengaku salah. Okey. Setakat tu ada soalan? Ada soalan tak? Setakat tu. Pertuduhan dibaca, diterang dan difahami. Ada soalan? Boleh kita teruskan? Okey. Bila dah diterang, dibaca, diterang dan difahami, sama ada, dia ada dua option saja, minta bicara atau mengaku salah. Kalau mengaku salah, kita akan bacakan fakta-fakta kes. Ya, fakta kes, kemudian akan dibawa ke hadapan depan majistret semua bukti-bukti berkaitan dengan kes atau kesalahan yang telah dibacakan kepada dia. Apabila dibawa,
Dokumen-dokumen tu, bukti-bukti tu akan ditunjukkan kepada dia. Oh ni, Mat, ini motor kamu curi. Contoh ya, ni motor kamu curi. Betul motor ni kamu curi? Ya betul, ni motor saya curi. Motor ni. Okey. Motor diakui. Ya. So, selepas semua bukti-bukti telah ditunjukkan kepada dia, dia mengaku semua. Mengaku tanpa ada syarat ya. Ya, mengaku kena tanpa syarat. Maknanya, you tak boleh mengaku separuh, tak setuju separuh. You kena mengaku semua. Ya. You mengaku semua, terus mahkamah akan bagi dia peluang untuk mula-mula mahkamah akan rekodkan bahawa semua telah fakta telah diakui, exhibit telah diakui dan didapati salah seperti mana pertuduhan. Ya. Kemudian diberi peluang untuk mitigation. Mitigation ni apa kita panggil? Dalam bahasa Malaysia apa? Buat mitigasi. Pernah dengar ayat mitigation? Pernah, sir. Okey. Dia akan diberi peluang untuk mitigation. Ya, untuk bagi kurangkan denda itu apa. Tuan, saya curi 2 tin Milo ni sebab anak saya kat rumah. Yang kita selalu dengar dalam surat khabar tu kan. Oh, anak saya lapar, ini gini. Itu mitigasi dia. Kenapa dia curi? Dan mahkamah kena pertimbangkan mitigasi tu sebelum jatuh hukuman. Dan selepas dengar mitigasi tu, mahkamah akan bagi peluang kepada Timbalan Pendahuluan Raya untuk bagi apa-apa hujahan di bahagian dia lah. Pemberatan ke apa ke. DPP akan cakap dan seterusnya kita sebagai magistrate akan tulis apa hukuman dia. Setelah mendengar mitigasi daripada pihak accused. Okay? Alright. So hukuman ni berdasarkan kepada mitigation tu lah. Law dan juga mitigation. So on sentencing kita akan bincang waktu nanti. Saya rasa kita akan ada session lain kan untuk tapi sini kita kita akan just go through charge saja, pertuduhan saja dulu. Okay? Selepas pertuduhan itu kalau kata mengaku salah. Kalau dia minta bercara macam mana pula? Kita sebagai magistrate, waktu saya dulu, saya akan tanya dia, kamu nak lantik peguam ke tidak? Oh, saya nak lantik peguam, tuan. Okey, tak apa. Bila nak lantik peguam, kita akan tetapkan satu tarikh untuk dia melantik peguam. Okey. Bila dia dah lantik peguam, tarikh akan datang, akan diberi 2 minggu ke, sebulan ke untuk dia lantik peguam. Dia datang dengan peguam dia. Okey. Dan selepas tu, dia akan ada prosedur dia 51A untuk serahan dokumen dan sebagainya lah. Okey. Alright. Dia ada satu isu di sini. Kalaulah selepas pertuduhan dibacakan, terdapat pindaan kepada pertuduhan, apa kita akan buat? Ada jawapan tak? Kena sebut balik pertuduhan. Apabila terdapat pindaan pada pertuduhan, wajib pertuduhan dibacakan semula kepada accused, kepada pertuduh. At any point of time. Faham ya? Kalau contoh, dah bicara dengan 2 orang saksi, terdapat pindaan, mahkamah wajib untuk bacakan pertuduhan baru dengan pindaan dan mengambil plea dia balik semula. Wajib ya. Okey? Plea dia semula. Apa kesan dia kalau kata dah 3 saksi, tiba-tiba ada pertuduhan baru ataupun pertuduhan yang dipinda? Apa yang akan berlaku? Apa yang sebagai mahkamah dia kena buat apa? Any idea? Mahkamah panggil semua kalau sekiranya, ya betul, dia akan dipanggil semula saksi. Dia akan tanya, mahkamah akan tanya dia, kamu perlu atau tidak saksi-saksi yang sebelum ini dipanggil semula. Recall balik witness yang ada. Okey? Dan dia diberi peluang untuk bertanya kepada saksi tersebut atas pindaan tersebut.
Kadang-kadang tu pidaan ni mungkin tak material, tapi untuk dia adalah material. Nampak tak? Mungkin dia nak tanya lagi. Okey, kita bagi peluang untuk dia recall mana-mana witness yang dia mau. Yang lepas tu. Okey? Alright? So, setakat tu, ada apa-apa tambahan, ada apa-apa soalan nak ditanyakan? Sir, lepas seorang petuduh tu dia dah dibacakan tuduhan dan dia mengaku, adakah dia boleh tarik balik pengakuan dia? Okey. Pertuduhan kalau sekiranya dibacakan pada hari yang sama dan sebelum hukuman dijatuhkan ataupun dapatan salah dan disabit direkodkan oleh mahkamah, dia boleh tarik. Okey, tiba-tiba mula-mula saya mengaku salah tuan. Lepas tu dia terfikir balik, okey, kita tangguh sekejap, dia turun balik, dia mungkin dia jumpalah siapa-siapa, you jangan mengaku salah. Magistrate tu dia jatuh hukum tinggi tu. Naik semula untuk jatuh hukum, dia kata, tuan, saya nak tarik balik, saya tak mengaku salah. Kita sebagai mahkamah, kita tak boleh paksa dia untuk mengaku salah. Ya, kita akan jumpa banyak klien macam ataupun banyak orang macam ni dekat dalam mahkamah. Sebab banyaknya lepas kita ambil pengakuan dia, kita tangguh sekejap. Ada banyak hakim dia akan buat dia tangguh sekejap kes. Dalam 5 minit, 10 minit kita akan dengar kes lain dulu. So dalam 5 minit, 10 minit ni dia akan pergi berguru, ya. Dekat dalam lokap kat bawah tu ada ramai lawyer. Ada lawyer juga bawah tu. Sama-sama dia orang tu pun setengah tu dah masuk mahkamah ni dekat 100 kali dah. So dia orang tahu, magistrate mana baik, magistrate mana yang tak baik, magistrate mana bagi hukuman tinggi. Jadi dia orang discuss. So sometimes dia kata, saya nak tarik balik. Dia tarik balik. Selagi mana pensabitan tidak direkodkan dan juga hukuman tidak dijatuhkan. Okey, faham Kalau sekiranya hukuman telah dijatuhkan, sabitan telah rekodkan, hukuman telah dijatuhkan, dia tak puas hati, dia tidak boleh reverse balik. Faham tak? So apa yang dia boleh buat kalau jadi macam tu? What option yang dia ada? Dalam keadaan tiba-tiba dah jatuh hukum, dia nak reverse balik. Apa dia boleh buat? Judicial review? Judicial review 323 is one of it. Dia tak puas hati dengan hukuman, dia kena buat rayuan. Ya. Kalau sekiranya accused tidak puas hati dengan hukuman, dia tak boleh reverse balik. Dia kata, tak mau tuan, saya tak nak mengaku salah. No, you can't. You tak boleh dah. It's either you file your appeal or judicial review. Tapi judicial review under section 323, you must satisfy all the ingredients under section 318 tu. Ya, apa, di mana error dia, ya. Tapi selalunya dia akan pergi ke appeal lah kalau dia tak puas hati. Faham ya? It happens, kalau kata kita magistrate, kita tersilap buat keputusan. It happens. Sometimes it happens. Untuk banyak dulu kita selalu dengar ada magistrate mungkin tersilap. Contoh dalam kes curi motor 379A. Apa hukuman curi motor 379A? 379A. Ada? Penjara mandatory. Yes. Not less? Not less than 1 year and not more than 7 years. Yes. Apa maksud dia? Not less than 1 year? Tak kurang dari setahun dan tak lebih dari 7 tahun. Right. Apa beza dia dengan 379? 379A apa beza dengan 379? extend to 7 years. Dia ada minimum tak? 379? Tak ada kan? That is the one of the section yang betul-betul kiranya banyak kadang-kadang tu kita tersilap lah. Ya, saya kata tersilap.
379 saja, dia tidak ada minimum setahun. Okey. 379A bila melibatkan kecurian motor, bila melibatkan motosikal berjentera, dia wajib penjara setahun. Wajib ya. Maknanya it can extend to 7 years but it will not be less than 1 year. Faham ya? So, when it is not less than 1 year, kebanyakan pernah berlaku yang mana magistrate pronounce hukuman 6 bulan. Okay, apa akan jadi? Is it in accordance to the law? 379A? Tidak. Tak kan? So what is the option yang magistrate itu ada? Dia akan buat semakan. Ya, inilah semakan tadi 323 tadi tu. Ya, semakan kehakiman kita panggil. Magistrate untuk semakan kehakiman ni, magistrate akan hanya perlu tulis surat saja kepada yang arif hakim saja. Macam contoh kalau di Kajang dia akan menulis kepada hakim di Mahkamah Shah Alam mengatakan bahawa pada sekian-sekian hari bulan saya telah memutuskan penama ini yang di mana ditujuh di bawah Seksyen 379A dengan hukuman ini 6 bulan penjara, yang mana didapati ia tidak mengikut peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 379A, iaitu minimum setahun. Saya pohon supaya hukuman ini disemak, ya, revision ni semak, judicial review ni disemakkan lah, ya, disemak. So hakim Mahkamah Tinggi yang terima notis daripada magistrate itu akan tetapkan satu tarikh untuk semakkan penghakiman yang tadi itu. Dan hakim Mahkamah Tinggi saja yang boleh amend hukuman tersebut. Faham ya? Okey. Ada apa persoalan setakat tu? Ada tak? Sebenarnya kalau lepas dia amend tu, hukuman tu terus automatically jatuh lah ataupun perlu ada formality lagi? Okey, amend macam mana? Ini kita cakap pasal semakan tadi ke? High Court tadi ke? Nur? Ya, okey. Okey, kalau kata hakim Mahkamah Tinggi buat semakan dan mendapati betul magistrate ini telah silap, dia bagi hukuman di bawah Seksyen 379 dan bukan di bawah Seksyen 379A, jadi hakim Mahkamah Tinggi boleh buat semakan bagi minimum 1 tahun seperti dalam peruntukan 379A. Dia boleh amend. Magistrate tak boleh amend dah. Magistrate lepas dia buat keputusan, letak pen, dia tak boleh amend dah. Dia jadi functus officio. Okay? Maknanya dia tak boleh amend, dia tak boleh reverse balik magistrate. So yang boleh amend hanyalah hakim Mahkamah Tinggi saja. Hakim Mahkamah Tinggi akan bagi hukuman seperti mana di dalam peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 379A. Okey, faham ya? Nur, jawab tak soalan tadi? Faham. Ya. Okey, ada soalan lagi setakat ni? Saya nak tanya pasal charge. Ya, Wan. Contohlah kan, kenapa kalau biasanya dalam kes theft ke, contoh curi motosikal ke kereta kan, biasanya bila dia lakukan act tu, bukan ke mula-mula dia akan macam dia trespass ke sebuah rumah dulu ke. Tapi bila dia di-charge, mesti dengan offense theft tu. Kenapa dia tak kira 2 offense kat situ? Maknanya macam house trespass dulu, baru dikira dia mencuri motor. Okey. Alright. Untuk mencuri, theft, kalau contoh macam pecah rumah, kalau dia mencuri, dia pecah rumah saja, dia tak sempat nak ambil barang, ya, kita akan tuduh dia untuk pecah rumah. Okey. Tetapi kalau dia mencuri masuk dalam rumah, kita akan tuduh dia untuk mencuri. Faham tak? Dia akan ambil apa hukuman yang paling tinggi. Alright? So, yang paling tinggi, dia akan macam pecah rumah lah. Dia akan pergi ke arah tu. Mencuri lah.
kiranya dia tak kena charge untuk dua-dua offense tu lah. Dia kena satu sahaja yang berat macam tu. Boleh, kalau nak dituduh tu, dia orang akan tuduh lah. Tapi kebiasaan mereka akan tuduh pecah rumah, dia akan tuduh untuk mencuri tu. Okay. Faham. Alright. So, kalau kata dia masuk dalam rumah, bagi niat untuk mencuri, dia akan dituduh mencuri lah. Pecah rumah, mencuri lah. Sir, andai kata macam pecah rumah dengan mencuri, nak dakwa dua-dua, perlu ke buat charge yang berlainan ataupun letak dalam satu charge saja? Pertuduhan kena berlainan. Pertuduhan kena berlainan. Tetapi boleh dibicarakan sekali. Okay? Okay. Alright. Tapi provided kalau dia pecah rumah dalam satu hari dia pecah 3 rumah. Dia kena ada 3 separate charge. Because dia pecah rumah ni, dia masuk dia curi barang untuk rumah ni. Dia pecah rumah B, dia curi barang dalam rumah B. Dia masuk rumah C, dia curi barang rumah C. So basically dia ada 3 kes lah. Ya, 3 transaksi yang berbeza tau. Ya. It is not one transaction, even though it is in the same hour on the same day. Alright? Kalau macam kes Nur Suria baru-baru ni, dia bunuh, lepas tu dia robbery. So dia akan ambil yang paling tinggi ke dia akan charge dulu? Dia akan ambil yang paling tinggi. Dia akan ambil yang bunuh saja. Tapi tidak ada halangan untuk charge untuk robbery itulah. Tapi di dalam pertuduhan dia kata dalam melakukan rompakan kamu telah menyebabkan kematian nama apa-apa. Faham tak? Okay? Dia mesti statement tu kena tahu. Dia maknanya pertuduhan ni dia kena nyatakan, oh you bukan saja-saja pergi-pergi tikam orang. Dah. Kenapa you boleh bahawa dalam perbuatan merompak kamu telah membunuh seseorang. So dia ada transaksi merompak, dalam merompak tu lakunya pembunuhan tu. So prosecution akan buat evidence, akan lead evidence tu lah. Alright? Okay, Jazban. Clear ke? Clear. Alright. Ya, soalan lain. Sir, kalau yang offense pecah rumah tu, trespass, adakah memang dia masuk ke dalam rumah ataupun sekadar dia kalau masuk dalam halaman rumah tu saja kira ke? Kalau dia mencuri, kalau motor tu kat halaman rumah saja dia ambil motor. Okey. Untuk trespass, kita ialah bila dalam kawasan gate kita orang tu masuk, kita anggap trespass lah. Okay. So if dia buka pintu pagar, pintu gate, dia bawa keluar motor, the act of trespass memang dah ada dah. Tetapi in doing the act of theft, nak curi motor kita tu, tiba-tiba kita keluar. Hoi, hang buat apa? Dia pun lari. So the act of trespass dia berlaku. Nampak tak? The act of theft dia tak sempat lagi. So kita boleh buat report polis kata, bahawa pada sekali saya telah mendapati seorang bernama Sofian telah masuk ke dalam rumah saya. Yang mana saya percaya dia nak mencuri motosikal saya. Maknanya polis akan pergi siasat-siasat betul. Tapi dia tak sempat nak curi, so polis akan tuduh dia trespass. But it must be within your legal right punya tempat tau. You must have a legal right on that place. Then only you boleh kata dia trespass. Kalau kata tanah, you kena ada geran, kata you punya tanah, ataupun you ada lease, ataupun you ada apa-apa surat yang menunjukkan you mempunyai kuasa ke atas tanah tu. Okay? Kalau nyewa macam mana tu, Cik Faiz? Sir, kalau kita sewa, nak bukti macam mana? Kita sewa je rumah. Alright. Sewa boleh. Rental? Apa surat sewa?
Perjanjian sewa beli. Sewa. Terima kasih, Sir. Ya. Tapi banyak, Faiz, kita ada banyak kes yang mana kita tidak ada surat sewaan. Betul tak, Faiz? Betul, Sir. Betul. So, apa yang boleh kita tu untuk tunjukkan kita ada mempunyai hak ke atas unit tu, contoh ataupun bilik tu. Kita, pegawai penyiasat akan memanggil owner kepada building tu. Okey, contohnya, ini bilik saya. Ya? Ini bilik saya. Di luar tu, bukan saya punya dah. Tapi ada orang masuk, ceroboh, ambil barang dalam bilik saya ni. Tapi saya tak ada sewaan, tak ada agreement ke apa. Tetapi saya membayar sewaan kepada penama tuan rumah ni. Macam mana? Maknanya dia orang kena siasat dengan tuan rumah. Betul ke Fadli ni menyewa bilik ni? Betul ke semua barang ni adalah barang Fadli? Faham tak? Itu di mana di situ siasatan pegawai penyiasat kena buat. Alright? Bila dah buat siasatan, barulah dia akan bawa kertas siasatan pergi Timbalan Pendahuluan Raya dan kata, okey, saya siasatan, saya dapati penama ini telah membuat kes pecah rumah. Pecah ni. Kita tuduh dia bawah seksyen ini. DPP kata setuju. Tuduh di mahkamah. Frame charge. Okey? Alright. Siapa yang selalunya yang akan draftkan charge ni? Ada siapa-siapa tahu tak? Secara praktikal lah. Ya. Kalau kata kita cakap pasal teori ni, tak apa. Teori adalah lain. I am more towards practical side. Siapa yang akan prepare charge ni? IO. Yes, IO. Ya. IO akan buat draft pertuduhan. Ya. Maybe one of you akan jadi pegawai polis satu hari nanti. Dan pegawai polis inilah akan membuat siasatan IO dan dia akan buat pertuduhan. Rangkakan pertuduhan. Dan rangkaan pertuduhan ini akan dibawa ke Timbalan Pendahuluan Raya. Pendahuluan Raya akan tengok setiap word by word. Macam kita bincang tadi, tarikh, waktu, tempat, statement dan kesalahan apa. Dia kata okey, dia akan sign kat bawah ni. Maknanya dia bersetuju untuk didakwa seperti mana pertuduhan. Okey. Timbalan Pendahuluan Raya takkan sempat nak buat semua sebab satu hari dia orang ada beratus file. You all jadi Timbalan Pendahuluan Raya pun nanti you all tak sempat nak buat pun. So setiap apa yang dibawa, you all akan bagi approval untuk dituduh seperti mana pertuduhan yang dibawa. Okay? Alright, ada soalan lagi? You all pernah tengok ke bagaimana pertuduhan, you tahu macam mana pertuduhan difailkan di mahkamah? Pernah tengok tak? Pernah go through tak bagaimana pertuduhan dibuat didaftarkan di mahkamah? Tak pernah, Sir. Tak pernah ya. Sekarang ni kita pakai e-filing. Pernah dengar e-filing tak? Pernah dengar, Sir. Alright. So, Timbalan Pendahuluan Raya selepas dirujuk oleh IO dengan kertas pertuduhan, ya, kertas pertuduhan, Timbalan Pendahuluan Raya approve kertas pertuduhan ni. So, IO akan balik ke office, akan scan pertuduhan ini, setiap muka surat ini, akan scan, akan filekan melalui e-filing mahkamah. Okey? Dia akan filekan dan mahkamah akan bagi satu tarikh. Kalau kata tertuduh ni dalam remand, masih lagi dalam remand, nak dituduh besok, dia akan dibawa besok ke mahkamah. Okey? Alright. So sekarang ni dia tak ada dah tulis-tulis pakai buku dah. Last time when I was magistrate dulu, kita ada buku tau. Buku kausa kita panggil. Dia memang panjang. So we will handwritten semua dalam tu. Tapi sekarang ni semua IO yang buat. Okay? IO akan buat, dia akan daftarkan semua kes ni. Kolom-kolomnya tu tulis nama siapa pendakwa raya, lawan siapa. Hisham Mudin contoh. Ya. Section berapa? 379A. Dia tulis situ, ya. Dia akan scan dan scan ini dalam bentuk PDF akan difailkan. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tentang pertuduhan.
apa efek sekiranya, apa kesan sekiranya, what is the effect if there's an error on the charge? Apa kesannya? Curable. Irregularities lah. Yes. Dua-dua jawapan betul. Curable, irregularities pun betul. Bila it is curable? Bila is curable? Bila error dia tu immaterial. Yes. When it is not misleading. Okay. Kita balik kepada teori yang kita kita bincang tadi. A charge is a notice. Ya. A notice to the accused. Pasal tu saya kata tadi, bila tu pertuduhan perlu dibacakan, diterang dan difahami. Ya. Pertuduhan dibacakan, diterang dan difahami. Sekiranya kandungan pertuduhan tersebut yang diterangkan dan difahami tidak bercanggah dengan apa-apa fakta yang transpire in that case, then it is curable. Faham lah? But if it's betul-betul sepatutnya jalan ini yang diambil, tetapi jalan lain yang dibawa, it is irreparable. Ya, itu mesti tak mislead dia. Kesalahan dia apa? Curi motor. Ya, tetapi tiba-tiba you dituduh dengan pertuduhan pecah amanah 420. Betul ke? Kesalahan kamu bahawa kamu pada 7/3/2020 pada jam 00 hours di Presin 11 Putrajaya telah didapati mencuri motosikal 125Z nombor ni. Dengan itu kamu telah melakukan kesalahan di bawah seksyen 420. Instead of going 379A, kamu tuduh dia 420. 420 apa? Pecah amanah. That type of error is irreparable. Kerana it is misleading. Okay? And it's not curable under section 422. Faham ya? Faham. Apa-apa pun, dia mesti mahkamah kalau di peringkat appeal, kalau you all buat appeal nanti, some of the lawyers kita akan hujah on the error of the charge. Ya. Yeah? Error in the charge. Peguam akan among the things yang disukai antara lawyer-lawyer ni adalah hujah kata there's an error in the charge, which that error is misleading, which totally mislead the counsel. So mahkamah akan tengok satu-satu, ya, dan provision under section 422 tu whether it is satisfied, whether it's misleading ke tidak. Kalau misleading, mahkamah akan sama ada reverse decision daripada bersalah ke tak bersalah, ataupun mahkamah akan minta untuk kes ini di retrial balik. Buat apa? Retrial. Retrial ni maksud apa? Bicara semula. Bicara semula. Okey. Macam mana mahkamah hakim mahkamah tinggi akan kata, oh ini adalah kes yang mana ini kita reverse, ini adalah kes yang mana kita retrial semula. Selalu yang saya lihat adalah apabila hakim tengok kalau kesalahan ini adalah kesalahan timbalan pendakwa raya, mahkamah akan reverse. Mahkamah tinggi akan reverse keputusan tu daripada bersalah ke tak bersalah. Tetapi sekiranya kesalahan ini di peringkat hakim mahkamah tinggi akan buat keputusan untuk retrial balik. Sebab dia bukan kesalahan timbalan pendakwa raya, tahu tak? It is the error done by the court itself. Faham ya? So the effect of error, kita akan tengok mahkamah tertinggi, ikut pengalaman saya, akan melihat bagaimana error tu menjejaskan pertuduhan ini sehingga membuatkan the accused had been misled by the error. Okay? If it's too misleading, reverse or retrial. Okay? Faham ya?
Alright. And in effect of error, I think the key word here is at the end of the day, whether there's a failure of justice. Yeah, if defense can prove that there's a failure of justice due to the error, then Mahkamah Tinggi tidak ada pilihan kecuali untuk reversekan keputusan tu. Daripada bersalah jadi tak bersalah. Okey? Ada soalan lagi? Ke atas charge. Okey. Dalam keadaan, ada beberapa keadaan yang mana beberapa orang dituduh di dalam mahkamah, betul? Dan apabila pertuduhan dibacakan, contoh ada 4 accused in possession of drugs. Ya. Yang mana pertuduhan dinyatakan 4 nama lah, ya. Salah seorang accused mengaku salah. What will happen to the other 3? Any ideas? Any ideas? Apa akan berlaku pada 3 lagi tu? Turut dibicarakan? Ya, betul. Any other answer? Turut dibicarakan tu siapa punya keputusan? Untuk terus dibicarakan tu. Any idea? Okey, yang akan menentukan kes ini diteruskan atau tidak adalah timbalan pendakwa rahim. Apabila 4 orang dituduh, seorang mengaku salah, 3 orang minta bicara. Ya, so hukuman akan dijatuhkan ke atas orang yang pertama yang mengaku salah itu. So, untuk tarikh yang akan datang, orang yang telah mengaku salah ini telah dijatuhkan hukuman, dia tidak akan dibawa ke mahkamah dah. Yang akan dibawa ke mahkamah yang 3 balance tu, the other 3. Okay? So, timbalan pendakwa raya akan buat keputusan sama ada untuk meneruskan dengan pertuduhan ataupun menarik balik pertuduhan. Faham tak setakat tu? Faham. Okey. Bagaimana arahan diberikan? Setiap arahan untuk teruskan atau tidak teruskan, timbalan pendakwa raya tugas dia adalah untuk minitkan di dalam kertas, di dalam investigation paper ataupun IP. Okey. Wajib untuk timbalan pendakwa raya minitkan di situ. Tuduh pertama mengaku salah, hukuman apa-apa-apa, pejabat Kamar Timbalan Pendakwa Raya mendapati bahawa adalah wajar untuk menarik balik pertuduhan ke atas ketiga-tiga yang lain, memandangkan tertuduh pertama telah mengaku salah. So, tiga accused lain akan ditarik baliklah hukuman dia. Faham So, kuasa untuk mendakwa, kuasa untuk menarik balik keputusan adalah keputusan sepenuhnya Timbalan Pendakwa Raya. Mahkamah tidak ada kuasa untuk campur. Faham tak setakat tu? Faham. Mahkamah tak boleh kata, oh, Timbalan Pendakwa Raya tarik balik kes ke atas 3. No. You tak boleh buat macam tu. Mahkamah hanya duduk saja. Yang membuat keputusan menuduh ataupun tidak adalah Timbalan Pendakwa Raya. Faham ya? Faham, Sir. Okay, alright. Alright. Apabila seorang tertuduh tu telah when the charge have been read, dia minta untuk dibicarakan. So, what is the next step? Mahkamah perlu buat apa? Offer apa? The prosecution will offer bail. Ya, we will go through bail. Saya rasa kita akan ada subjek bail. Tetapi selepas pertuduhan dibacakan, diterang dan difahami, bail akan diberikan
Okay, bil akan diberikan. Dan siapa yang akan offer bil ni? DPP. DPP akan offer bil. Ya, jumlah bil, ya, berapa bailor, ya, penjamin, DPP akan offer. So mahkamah akan dengar hujahan untuk pengurangan jaminan oleh peguam ataupun oleh accused. Normally accused akan kata, tuan, saya kerja menuri getah, gaji saya RM50 sehari. Saya anak 3 orang. Rumah sewa 3 bulan tak bayar. Daripada 4,000 saya minta kalau boleh saya boleh bayar 500 je. So mahkamah hanya boleh nak bagi 500 boleh, nak bagi seperti 4,000 boleh, nak bagi lebih pada tu pun boleh. Faham ya? Jadi sekarang ni kuasa untuk memberi jaminan adalah kuasa mahkamah sepenuhnya. DPP tak boleh dictate. Tapi sebagai peguam, ya, sebagai peguam, kita kena cakap dengan mahkamah secara berhemah. Ya. That is why we have to address court in a manner yang betul-betul kiranya baguslah. Ya. Macam contoh sekiranya, if I were to address the court untuk kurangkan jamin, saya akan minta dengan hakim untuk minta pengurangan jamin, dan saya akan guna, sekarang tu saya akan guna ayat, sekiranya dengan izin boleh saya syorkan. Ya, you don't dictate, you sure. There's a difference between words that you use dengan you kata hakim kena bagi. No, saya kalau boleh saya nak syorkan 5,000, 2,000, 1,000 based on this fact. Okay, your words in this kind of application penting. Ya, we humbly seek, minta dengan rendah diri mohon. So sebagai peguam kita kena facilitate benda tu. Faham ya? Alright. So charge, selepas charge, kita dah belajar tadi, kalau orang tu mengaku salah apa, dia akan jatuhkan hukum. Kalau dia minta bicara, jamin akan dibukakan kepada dia. Dan apabila jaminan diberikan, dia akan bebaslah lepas tu untuk datang. The purpose of bail kita akan discuss on the next session lah. Ya. So tadi kita dah bincang pasal effect of errors. Dia boleh jadi irregular, dia boleh jadi repairable, dia boleh jadi irreparable. Ya, effect of errors, bagaimana dengan error itu sekiranya it cause injustice, maknanya dia akan tidak boleh di-repair lah. Ya. Kalau error tu begitu glaring sangat, so selalunya mahkamah tinggi akan reverse keputusan tu. Okay? Alright. Soalan, ada apa-apa? If not charge, apa-apa yang lain pun tak apa. I'm here to answer any of your question dalam untuk kriminal. Come on. Ada apa-apa tak yang kiranya Dr. fikir tak selesai lagi dalam kepala saya ni tentang benda ni? Maybe we can discuss here. Kiranya bail kita tanya pasal bail, kiranya bail ni dia diberikan waktu orang tu minta untuk dibicarakan, and then kiranya dia macam terlepas lah sekejap lepas tu kan. Yes. Lepas tu kenapa ada certain case bila judge dah bagi judgement, and then dia kena, sepatutnya dia macam kena tangkap lah kan, tapi bila dia nak apply untuk next stage tu dia still diberi jaminan, kiranya dia tak duduk dalam penjara. Alright. The purpose of bail, ya, ini kita masuk sikit topik bail lah. The purpose of bail is to ensure that the orang ni, untuk pastikan orang ni datang ke mahkamah. That is the purpose of bail. Bail is not to punish, ya. Bear in mind, bail is not to punish an accused, because until he is found guilty, sebelum he is a free man. So this bail, the purpose is to ensure that he comes to court on the next day. Okay, ada hal keadaan di mana bail ini kita dah bagi bail, tiba-tiba dia lari sekejap. Ya, dia lari.
Kemudian dia dah 2 kali, 3 kali polis dapat tangkap. Bawa ke mahkamah, mahkamah revoke bail dia. Ya. Lepas tu lawyer boleh buat application untuk bail semula. Mahkamah boleh terima atau tidak boleh terima lah. Ya. Tetapi sekiranya untuk buat second application tu, it's a big task, bukan mudah untuk peguam. Ya. Peguam kena tunjukkan kenapa dia lari yang first tu. If it's so satisfying, kenapa dia lari tu sebab apa, dan sampai tahap dia tak boleh nak elak diri dia untuk lari, mahkamah rasa macam dia patut diberikan bail kemudian, yang kali kedua. Mahkamah boleh bagi bail yang kali kedua. Mungkin dengan increase the bail amount, nombor 1. Or, mahkamah boleh tetapkan syarat-syarat lain. Syarat-syarat tambahan. Contohnya, compound dia punya passport, international passport. Ya, compound dia punya international passport. Nombor 2, mahkamah boleh kata, saya bagi arahan untuk report, untuk lapor diri di balai polis berdekatan sebulan 2 kali. So, every 2 weeks, dia kena laporkan diri di balai. Wajib. Ya, tak boleh tak. That is part of the bail punya condition. Faham tak? Wan? Faham, saya. So is that answer your question tadi tu? Yes, sir. Soalan you tadi, kalau untuk second kan, kenapa mahkamah bagi kan? Kenapa dia bagi lagi even dah lepas ada judgement pun, tapi dia still dapat bail? Judgement maksudnya dah keputusan dah bagi. Mana jatuh hukum. Contoh dekat high court, and then dia nak appeal, tapi dalam tempoh appeal tu dia still tidak ditangkap. Okay. Untuk appeal, when a person dah dijatuhkan hukuman, contoh didapati bersalah, dijatuh hukuman 3 tahun penjara. Okay. Sebagai peguam, kita akan minta stay of execution. Pernah dengar tak ayat stay of execution? Pernah, sir. Okay. Stay ni maknanya penangguhan hukuman. Bila penangguhan hukuman, untuk kes kriminal, kita akan offer untuk anak guam kita diletakkan di dalam bail yang sama ataupun tambah bail. Ya, contoh kita ambil yang paling terdekat, Datuk Seri Najib. Didapati bersalah, betul? Betul. Jadi sekarang ni di peringkat appeal. Okey. Di peringkat appeal, jaminan Datuk Seri Najib dulu diletakkan di peringkat mahkamah tinggi untuk pastikan dia hadir dan tak lari. Faham tak? Itu keadaannya, tetapi bukan semua keadaan ya dapat untuk stay ni. There must be a very special circumstances. There must be a very special circumstances. Dia bukan maknanya semua keadaan kita boleh bagi, tidak. If you have tendency untuk lari, mahkamah tak akan bagi. DPP akan kata, tuan, penama ini pernah dulu kita bagi dia bail pending appeal, dia lari. With that record itself, you tak akan dapat bail pending appeal tu. Faham ya? So ini adalah keadaan yang mana selepas jatuh hukum, mahkamah masih lagi bagi bail. Bukan bagi bail, maknanya mahkamah masih letakkan dia di bawah satu jaminan supaya dia hadir untuk proses-proses ke depan. Ya, appeal stage lah. Okay? Okay, Wan? Jelas kan? Faham. Okay. Jelas. Alright. Ada lagi soalan? Saya nak tanya. Ya. Untuk kes curi motor kita guna Section 379A. Tapi kalau untuk yang pecah rumah dan dia mencuri, kita boleh guna 457 ke? Tapi sebab itu dah ada ayat and if the offence intended to be committed. Intended to be committed tu maksud in the plan ke ataupun dia dah macam dia memang dah buat benda tu? Maknanya pecah rumah, macam saya cakap tadi lah. Pecah rumah, kalau sebelum dia ambil barang apa-apa, dia jatuh bawah 457. Pecah rumah dia. Ya. So the offence is only pecah rumah. But if you dah mencuri, dia dah jadi lain dah. Alright? Maisha? Alright, sir. Alright. Any other question? So, the charge must be spelled out clearly. Apa dia punya
kesalahan dia tu. Alright? Saya rasa saya ada bagi kan satu pertuduhan pecah rumah, tak silap saya. Saiful Cik Mahiran. If I'm not mistaken. Ya, 457. Kan? Ada kan? 24/6/2014 jam lebih kurang 7 pagi. Teluk Air Tawar. Ada tak tu tuduhan dengan you? Mencuri sebuah TV. Telah mencuri. Ada. Okey, untuk kes ni, kenapa dia tak boleh dituduh bawah 379? Pertama, kerana barang-barang yang dikatakan curi ni tak jumpa. They cannot retrace balik barang-barang ni. But this client of mine, dia dapat ditangkap kerana fingerprint dia ada di tempat kejadian. Okay? So, and there are few other fingerprint juga di tempat kejadian. Alright? But, polis boleh hanya pinpoint kepada dia seorang saja. That is why, when his present is confirmed he is there waktu kejadian, and he has no legal right to be in that house, and in that house there are few items missing, but the missing item cannot be retraced, tak boleh jumpa balik. So pendakwaan charge untuk pecah rumah 457. Faham tak? Okay tak tu? Are you guys with me lah? I refer kepada kertas contoh sampel pertuduhan yang I bagi tu, 457. Clear tak tu? Alright. Kalau let's say lah any of you wanted to read, buat extra reading on how prosecution prepare dia punya charge, you can just have a look at Law of Crime Ratanla Dirajah. I rasa dekat library akan ada benda ni. Dia ada 2 volume. Dalam sini dia give macam mana, how do we frame dia punya charge tu. Akan ada dalam ni. Setiap section. So for you to incorporate the element of the offence. Okay, untuk curi, apa element of offence curi, it must be there. Specifically mentioned in the charge. Okay, faham ya? So buku-buku rujukan kebanyakannya yang saya beli memang kira dia ada tulis specifically cara-cara dia punya how they draft a charge, yeah. And if in relation to any law, that particular law, you kena ada elemen dia. Contoh, kalau rape, you mesti guna ayat rape, telah merogol. You must have that word inside the charge, specifically mentioned. Dan bila kita tengok, untuk rogol, dia tak boleh rogol lelaki, dia kena rogol perempuan. Seorang wanita, nama apa-apa-apa. Nampak ya? When you need to specify, because the laws say it must be specified, you mesti kena letak dalam pertuduhan. Faham ya? Okay tak tu? Any other question? Ya? Yeah? Ada soalan lagi tak? I'm happy to
to answer a few more questions kalau kata ada? Tak ada, sir. Alright. So for today kita dah go through charge. So for next session kita akan there will be a bail. Yeah. Bail you all dah baca dah? Bail. Dah tak cover belum lagi belajar lagi, sir. Ya, belum belajar, tak apa. Just a light reading, baca sebab kita pun dah masuk tadi apa purpose of bail. Tak apa, nanti you just go through, relax, apa tujuan bail, what is bailable, what is non-bailable offence, ya. Yeah? Semua benda tu ada dalam penal code semua. Dalam jadual. Dalam CPC semua pun ada. Ya. Yeah? What is bailable, what is non-bailable offence, ya. Yeah? Alright? Yes, sir. Okay, so anything on charge? Ada apa-apa lagi tak? Kalau kata apa-apa, you just take my number. You can just ask me. Bila-bila pun I'll be available saja. PKP ni I tak pergi mana pun. Ya. Court di satu Malaysia, semua kes yang melibatkan penjara semua tidak jalan. Sebab banduan tidak dibenarkan keluar. Okay? So anything you can just text me. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, I akan return your message. Yeah? Okay? Alright? Okay, sir. Anything else? Yes, Okay. Nothing. Saya serahkan balik. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Walas. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Alright, no problem.